Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membincangkan tajuk IMF atau International Monetary Fund ialah organisasi yang membantu menstabilkan kewangan global melalui bantuan ekonomi semasa krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997 hingga 1998. Berikut ialah 3 objektif utama dalam kajian kami, iaitu metodologi kajian pula. Kami menggunakan kaedah kajian kualitatif di mana kami melibatkan analisis data dan pembacaan bahan ilmiah seperti buku dan jurnal. Teori yang kami gunakan ialah teori liberalisme. Dalam teori liberalisme menekankan bahawa kerjasama antara negara sangat diperlukan walaupun wujud anarki atau sistem antarabangsa tanpa otoriti pusat. Teori liberalisme ini berkembang daripada sejarah tradisi pemikiran politik barat dan seterusnya muncul sebagai satu alternatif dalam menjelaskan interaksi antara politik dunia. Peranan IMF dalam krisis kewangan Asia melalui perspektif liberalisme dapat dilihat apabila IMF berfungsi sebagai institusi kerjasama antarabangsa yang mempromosikan kestabilan kewangan global. IMF telah memberikan pertolongan kolektif seperti pinjaman kecemasan dan penstrukturan ekonomi bagi negara yang terjejas. Bukan itu sahaja, IMF juga mengurus saling kebergantungan ekonomi serantau melalui reformasi yang bertujuan untuk memulihkan keyakinan pasaran dan mencegah krisis ini daripada berlaku lagi. Dapatan kajian yang pertama ialah Malaysia menolak IMF. Krisis kewangan Asia bermula pada tahun 1997. Kesannya kepada Malaysia ialah berlakunya penurunan mata wang ringgit. Walau bagaimanapun, Malaysia telah melakukan pelbagai inisiatif untuk menaikkan semula ekonomi negara. Sebagai tindak balasnya, kerajaan menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Selain itu, Bank Negara mengenakan kawalan modal dan menetapkan nilai ringgit pada 380 sen bagi $1. Kerajaan juga telah meningkatkan perbelanjaan negara, jadi bank dan syarikat yang terjejas diselamatkan. Maka ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.3% pada tahun 1999. IMF menggunakan pelbagai pendekatan dan dasar dalam mengatasi krisis ekonomi di Asia. Antara dasar yang digunakan ialah dasar monetari ketat yang bertujuan untuk mengurangkan inflasi, menstabilkan nilai mata wang serta mengawal kadar faedah. Selain itu, IMF menggunakan pendekatan reformasi struktur ekonomi. Terdapat beberapa jenis reformasi struktur ekonomi, iaitu seterusnya masuk kepada penstrukturan semula ekonomi IMF di Asia, di mana negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan juga Indonesia ini mengalami krisis kewangan ekonomi. Sebagai contoh, negara Malaysia, di mana negara Malaysia telah mengalami kelangsungan ekonomi yang melibatkan mata wang ringgit Malaysia yang jatuh mendadak secara drastis. Oleh hal yang demikian, Dr. Tun Mahathir telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan Majlis M10 untuk mengatasi krisis tersebut. Kerana menurut beliau, zaman IMF dapat menambahkan beban negara. Seterusnya, kekurangan campur tangan IMF dalam krisis ekonomi ini. Yang pertama adalah ketidakstabilan dalam pemerintahan, di mana dasar-dasar IMF yang dilaksanakan dalam negara ini sebenarnya pemerintah itu sendiri tidak sedar bahawa mereka telah kurang kuasa dalam memerintah negara mereka. Contohnya, Soeharto yang meletakkan jawatan sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1998. Yang kedua, tekanan sosial di mana banyak masyarakat biasa dan sederhana yang terjejas menyebabkan banyak kadar pengangguran dan peluang pekerjaan yang semakin berkurang. Yang ketiga adalah kestabilan ekonomi terjejas di mana banyak pembaruan dan perubahan dalam dasar-dasar ekonomi dalam negara yang memerlukan bantuan dari IMF. Antara kelebihan campur tangan IMF untuk memulihkan krisis kewangan Asia ialah pemulihan kestabilan ekonomi apabila IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang terjejas ketika krisis bagi menstabilkan nilai mata wang yang terjejas. Sistem keuangan dan perbankan juga dikukuhkan. IMF menggalakkan penggabungan bank-bank yang lemah dengan bank yang kuat bagi mengurangkan risiko kejatuhan bank. Akhir sekali, IMF menuntut penambahbaikan dasar fiskal bagi memperbaharui struktur ekonomi bagi jangka masa yang panjang dengan mengawal defisit bajet kerajaan. Secara keseluruhannya, IMF mampu bertindak sebagai dana kecemasan tapi juga beban hutang kepada negara peminjam. Oleh itu, setiap negara perlu memperkuatkan tadbir urus diplomatik dan ekonomi serta dasar dalam dan luar negara. Sekian, terima kasih.